Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Kaifa halukum? kaifa ana bil khair? Alhamdulillah, kullukum bil khair. Sabahul khair. Sabah an-nur. Okay. Hayya nabda ad-dirasa bi istighfar. Astaghfirullah. Al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Astaghfirullahal-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa wa ala ali Sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad. Okay, now let's recite doa together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min Min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Sesungguhnya Engkau Maha berilmu, Maha bijaksana serta Maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaan-Mu agar kami mampu menjadi khalifah-Mu di dunia. Yes, Iris. Abang Iris kacau. Okay. Oh. Apa punya nama sikit game? Fatin dengan Fatul. Fatin dan Fatul. Tapi nampak tak tahu lah ada seorang. Ustaz, Tak ada klik lagi game. Sama je kat game. Ustaz. Ustaz. Ustaz tengah cakap dengan orang. Oh, okay. Okay. Cakap dengan siapa? Ustaz. Yes. Cakap dengan siapa tadi? Saya punya screen lain sebab saya pergi Terengganu. Denganmu. Okay. Okay, everyone, today, as the teacher did mention in assembly, today we will celebrate Maulidur Rasul, right? Okay. So, who knows what is Maulidur Rasul is about? Maulidur Rasul tu apa? Selawat. Malam saya Selawat. balik kampung. Bukan selawat. Maulidur Rasul itu adalah Tahun Raja. hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so today we will celebrate together. Okay? Ustaz, esok birthday mami saya. Yeah, same date as Rasulullah's birthday.
Sama tarikh dengan birthday Rasulullah. Okey, kalau dalam Islam, tahun Rasulullah Islam. ada birthday. Everyone has have birthday. Imran ada birthday, Iris ada Ah. birthday, Kisha ada birthday, Danish ada birthday, Haziq ada, Ustaz pun ada. Semua orang ada. Kampung semua ada tarikh birthday masing-masing kan. Seluruh dunia ada. Semua orang seluruh Betul dunia ke 1 ada November buka sekolah. birthday. InsyaAllah. Okay, so hari ini kita akan tengok bila tarikh Rasulullah lahir, bila tarikh Rasulullah meninggal, kemudian apa salah silah keluarga dia, siapa ayah dia, siapa mak dia kan. Hari ini kita akan tengok bersama-sama. Okay. Dia dah kahwin ke? Dah kahwin. Dah lama dah Kisha. Okay. Kejap Ustaz tunggu slide Ustaz. Ada anak ke belum? Ada. Okay. Kalau kita tahu dia ada anak. Mati ke? Dia dah mati ke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah meninggal dunia. Lama dah dia wafat. Lama dah. Zaman Prophet in our life. Adik. Adik. Adik Kisha. Adik. Okay. Jadi hadis sebelum. Okay, let's think. Why do we need prophet in our life? Kenapa kita perlukan Rasulullah dalam kehidupan kita? Okay. Kita buat apa-apa pun mesti ada tujuan kan. Kita buat apa-apa, contoh kalau buat apa-apa, kalau ni pun perlu ada benda kan. Contoh kamu nak belajar, kamu perlu ada buku. Kamu nak main games, perlu ada games tu. Sekarang ni, kenapa kita perlukan Rasulullah dalam kehidupan kita? Okay. Allah Subhanahu wa Ta'ala is the one who created all the creations that exist in this universe. Allah loves us very much. That's why He sent prophet. So the prophet will guide us to the right path. Okay. Allah, siapa yang menciptakan seluruh dunia ini? Allah. Allah mencipta kesemuanya, daripada bumi ke bulan, apa yang dalam bumi, Manusia pun Allah manusia, semuanya Allah yang cipta. Kalau mainan. Mainan ciptaan manusia. Setiap yang hidup itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah baby pun Allah yang cipta. Allah Maggie Imran. Manusia. Okay, listen. Maggie manusia cipta. Okay, Allah loves us very much. Allah sangat menyayangi kita semua. That's why He sent prophet, so the prophet will guide us to the right path. Okay, sebab apa Allah menghantar Nabi kepada kita? Sebab Allah sangat menyayangi kita. Allah menyayangi kita, maka Allah menghantarkan Rasulullah ini untuk memberi kita tauladan, memberi kita jalan, memberi kita cara macam mana nak pergi ke jalan yang benar. Jalan yang benar ini akan membawa kita masuk ke syurga, dan jalan yang salah akan membawa kita ke mana? Ke neraka. Okay, so apa fungsi dekat sini? Yang pertama, Allah ciptakan Rasul ini untuk membimbing kita semua ke jalan yang benar. Okay. Did you know Allah sent a lot of prophets to people, starting from Prophet Adam alaihi salam until Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are very lucky to be a part of Prophet Muhammad's people, because our prophet is the leader of all of the prophets. Okay, Allah menghantar ramai Rasul daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ramai Rasul yang Allah ciptakan dan Allah hantarkan. Okay, maka di sini
Ustaz nak tanya, siapa tahu ada berapa rasul yang wajib kita ketahui? Ada tak siapa yang tahu? Ada berapa rasul yang wajib kita ketahui? Ustaz, Ya. Satu ejen nama Squid Game yang cerita haram tu. Siapa tak letak nama betul-betul, Ustaz kira dia absent. Ustaz kira dia absent, siapa tak letak nama dia betul-betul. Diorang anggap letak dia tak nama hadir. haram. Ustaz anggap dia tak hadir dekat sini. Okey, kelas. Sekarang ada berapa rasul yang wajib kita ketahui? Hmm? 8, 8 ada 20. 2, 25. 25. Okey. Ada yang cakap sebenarnya ramai lagi, tapi yang 25 rasul ni yang dimention dalam Quran. Nama yang disebut dalam Al-Quran adalah seramai 25 orang. Okey, bermula daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad. Okey, siapa tahu lagu 25 rasul ni? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Nabi, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Isa, wa Aminun, Fatimun, Anbiya, Muhammad Al-Mustafa, Buat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi di hati Muhammad Okey. Mustafa. Ustaz Okey. kat mana? Ustaz kat Patut dia school. letak nama betul. Why? Betul tak? Okey. Kenapa Ustaz kat school? Ustaz ada kerja sikit dekat school. Okey. Betul. So tadi kita kat mana? Kita ada 25 rasul yang wajib kita ketahui. Okey. Tahu itu Ustaz, apa? may I Ustaz? drink Yang kita water? tahu. Yang kita kena tahu. Yang kita kena ingat 25 nama rasulnya. Kalau kamu boleh nyanyi lagu 25 rasul tadi, Nyanyi lagu tu. maknanya kamu ingat nama rasul. Okey. Dan rasul ini juga adalah beriman kepada rasul juga adalah salah satu daripada rukun iman. Maknanya orang yang beriman ini dia wajib ketahui semua nama-nama rasul ini dan dia juga wajib percaya bahawa rasul-rasul ni adalah benar. Dan rasul ni pernah berdakwah dahulu. Kemudian apa lagi? Dia tidak menipu. Kita percaya segala kisah-kisah tentang rasul-rasul ini yang telah ditulis dalam Al-Quran. Okay. We are very lucky to be a part of Prophet Muhammad's people because our Prophet is the leader of all of the prophets. Kita ini sangat beruntung sebab apa? Kita ini adalah umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ini walaupun dia adalah rasul yang Sayang kita ke? walaupun rasul Nabi Muhammad ni adalah rasul yang terakhir yang ke-25 ini, dan lepas Nabi Muhammad dah tak ada nabi lain dah dan tak ada dah rasul-rasul lain. Dia adalah penutup Nabi Muhammad ni. Penutup tak? Walaupun dia yang last kali. Dah tak muncul dah, tak ada dah nabi lain lepas kewafatan, lepas kematian Nabi Muhammad kan. Walaupun dia yang terakhir sekali, tetapi Nabi Muhammad adalah ketua antara semua nabi
Semua Nabi. Okay. Ustaz, bila nak tahu Nabi Muhammad tu of lahir Okay. berapa hari bulan? Of Prophet Kita akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelas satu. Sekarang ini kita akan lebih mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sayang, mestilah kita kena kenal benda tu kan. Contohnya kan, kalau kamu kata kamu sayang adik-beradik kamu sayang mak ayah kamu kan. Tapi boleh ke kata kamu sayang diorang tapi tak kenal mak ayah? Boleh ke kita nak sayang? Susah kan? Dan adakah kita ni menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi boleh cakap mami abah sayang semua tu kan? Ya. Tapi kita nak sayang tu biasanya kita akan kenal dahulu. Ni kita nak sayang Nabi, kita kena kenal lah. Solat. Kita kena kenal lah Nabi, nama dia siapa, bila dia lahir. Tapi macam mana kita nak panggil nama dia nak Mana solat? nak kenal? Ustaz nak bagi tahu lah sekarang ni. Sekarang ni Ustaz nak bagi tahu. Okay? Okay, ya Iris. Ustaz, may I go to the toilet? Okay, go. Sekejap nak lower hand. Ustaz, saya Captain Kanzau. Satu jenas, dua mak. Let's memorize Rasulullah sallallahu alaihi wasallam line age. Okay, ini adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salasilah, kita panggil salasilah Nabi Muhammad. Yang ke-22 ini adalah Nabi Muhammad. Ilyas. Yang Abdullah ini adalah bapanya. Kenapa ada Elias? Kita tengok daripada nombor 22. Ilyas. Suka panggil dia Ilyas. Okey, kelas. Okey, tengok ni. Kita tengok daripada nombor 22 ni. Ayahnya adalah Abdullah, nombor 21 ni. Ayah kepada Abdullah adalah Abdul Muttalib. Maknanya Abdul Hashim tu siapa? Abdul Muttalib ini adalah datuk kepada Nabi Muhammad. Dan ayah kepada Abdul Muttalib ni, ayah kepada Abdul Muttalib ni adalah Hashim. So Hashim ini adalah moyang kepada Nabi Muhammad. Ni Kita tahu moyang tu apa? moyang itu ayah kepada datuk atau nenek kamu. Ayah atau ibu kepada datuk dan nenek kamu. Okey. Kita tengok ini adalah semua silsilah Nabi Muhammad. Atas Muhammad Abdullah, atas Abdullah Abdul Muttalib, atas Abdul Muttalib Hashim, atas Hashim Abdul Manaf, atas lagi Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fahal, Malik, An-Nadir, Kinanah, sampailah ke Adnan. Okey. Ni dah zaman dulu dah jauh dah daripada Nabi Muhammad. Okey. Dan keluarga Nabi Muhammad ini juga dipanggil sebagai Bani Hashim. Kita tengok atuknya adalah bernama Hashim. Jadi keluarganya dipanggil Bani. Ada atuk dua. Ayah kepada datuknya. Okey. Nanti dia dah kahwin ada anak. Lepas tu dua tu jadilah atuk. Anak dia. Okey. Jom kita tengok pula siapa. Ada Abdullah bin Muttalib. Ada Aminah binti Wahab. Okey. Ayah kepada Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, dan ibunya adalah Aminah binti Wahab. Dan breastfeeding mother ni siapa? Breastfeeding mother ini adalah ibu susuan. Ibu susuan. Okey, seperti yang kita tahu, ibu Rasulullah telah meninggal sejak kecil kan. Jadi siapa yang menyusukan Nabi Muhammad, mereka adalah Suwaibah dan Halimatus Sa'adiyah. Okey, antara dua ibu susuan ini adalah Suwaibah dan Halimatus Sa'adiyah. Mereka lah yang menyusukan Nabi Muhammad. Okey. Dan babysitternya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman. Okey. Kita ingat balik nama ayah. Tolong jangan annotate. Nanti kakak pergi toilet.
Babysitter tu baby sepupu. Jangan Babysitter itu adalah penjaga. Saya nak padam awak pun baby penjaga. Okay, babysitter itu adalah penjaga Nabi Muhammad. Mak ayah dia meninggal kan masa dia kecil, ayah dia meninggal masa dia belum lahir lagi. Mak dia meninggal pula masa dia kecil kan. Jadi siapa yang menjaganya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman. Sekarang dia juga dah meninggal ke? Dah meninggal juga. Okey. Dan Suwaibah dengan Halimatus Sa'adiyah ini adalah ibu susuan, okey, yang memberi dia susu. Okey, jadi kita seperti kita tahu Rasulullah ini mak ayah dia meninggal semasa dia kecil. Masa dia lahir pun dia tak pernah jumpa ayah dia. Ayah dia tak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Okey. Jadi dia perlukan orang untuk menjaga. Kita bayangkan baby dah tak ada mak dan ayah, mak ayah dia dua-dua meninggal. Jadi kena ada orang lain yang menyusukan dia, bagi dia susu dan menjaga dia. Okey. Sekarang kita akan tengok konflik dia. Bilakah tarikh Tahun awal 20 April 570. Okey. I love. Seperti yang Ustaz mention tadi, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berjumpa dengan ayahnya iaitu Abdullah. Sejak dia dalam perut mak dia lagi. Dia tak pernah jumpa sebab ayah dia dah meninggal dunia semasa dia dalam kandungan. Dia dalam perut tu, ayah dia meninggal. Jadi Rasulullah tak pernah berjumpa dengan Ayah dia meninggal sebab apa? Sebab sakit. Saya tak sure kenapa ayah dia meninggal. Lepas tu, at the age of 6, pada umur dia 6 tahun, ibunya meninggal pula. Dan dikebumikan di kubur yang diberi nama Al-Abwa. Umur dia 6 tahun. Ingat masa dia belum lahir, masa Rasulullah belum lahir, ayah dia dah meninggal. Masa umur dia 6 tahun, Mak dia pula meninggal. Dia pula meninggal dunia. Bayangkan orang umur 6 tahun, mak ayah dia dua-dua dah tak ada. Jadi bila dua-dua dah tak ada ni, Saya masih ada masa saya 3 tahun. okey, ingat kita masih ada ibu dan bapa ini, kenalah bersyukur, kita kenalah selalu membantu ibu bapa. Kita tengok Rasulullah ni tak ada siapa-siapa dah. Ibu tak ada, ayah tak ada, umur 6 tahun nak duduk dengan siapa? Kan? Okey, so masa umur dia 6 tahun ini, datuk dia Abdul Muttalib mengambil dia dan menjaga dan membesarkan Nabi Muhammad. Okey. Mak ayah dia dah meninggal dunia, dia duduk dengan datuknya. Okey. Kemudian mulalah ayah meninggal umur 6 tahun. Ibu dia pula meninggal. Lepas tu dia meninggal tu duduk dengan datuk kan. Kemudian datuk pula meninggal. Bila datuk dia dah meninggal, dia duduk dengan uncle dia. Uncle dia Abu Talib. Abu Talib inilah yang mengambil dan menjaga Rasulullah sampailah Rasulullah ini besar. Okey, siapa masih ingat tadi? Apa nama ayah Nabi Muhammad? Ayah Nabi Muhammad? Abdul. Abdullah. Very good. Abdullah. Nama ibu Nabi Muhammad? Aminah. Okay, very good. Okay, ayah dia meninggal masa dia dalam kandungan. Lepas tu, bilakah emak dia pula meninggal? Aminah tadi meninggal? Masa Rasulullah berumur 6 tahun. 6 tahun. Masa umur 6 tahun, 6 years old.
while Rasulullah was 6 years old, his mother passed away. Then his grandfather took him and take a good care of him until his grandfather also died, and then his uncle took care of Rasulullah. Okay. Okay, Tak kita faham kena ingat ni, bahasa rumah mula-mula ayah dia meninggal masa dia kecil, lepas tu mak dia pula meninggal masa umur dia 6 tahun, kemudian atuk dia pula yang jaga, atuk dia pula meninggal. Kemudian siapa yang jaga? Uncle dia Abu Talib. Abu Talib inilah yang menjaga dia sampailah Nabi Muhammad ini besar. Okay. Okay. Sekarang kita tengok the story of Hajarul Aswad. Apa itu Hajarul Aswad? Dekat mana ada Hajarul Aswad ni? Apa tu? Ni kalau siapa yang pernah pergi umrah, siapa pernah pergi umrah? Saya tak pernah. Okey, siapa yang pernah pergi Mekah buat umrah kan? Dekat sini ada Hajarul Aswad dekat area Kaabah tu. Okey, kita tengok apa sejarah Hajarul Aswad ni. Since his childhood, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam already known as Al-Amin, which means the honest, the one who never tell a lie. People at Makkah loved him very much. One day, the secret of Hajar al-Aswad fall from its place. People started to fight who deserved to put it back. Suddenly, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came across Masjidil Haram. Okay, kita tengok apa kisah Hajarul Aswad ni. Okay, Rasulullah ini, kan Nabi Muhammad ni, masa dia kecil lagi, orang dah gelarkan dia sebagai Al-Amin. Al-Amin ni maksudnya apa? Al-Amin ni maksudnya jujur, benar. Seorang yang tidak pernah menipu. Dia tak pernah menipu walaupun sekali. Selalu kan orang ada menipu kan. Dia tipu sana, tipu sini nak selamatkan diri. Tapi Rasulullah tak pernah menipu. Sebab itulah dia digelar sebagai Al-Amin. Orang panggil dia Al-Amin sebab dia jujur. Orang yang jujur ini digelar sebagai Al-Amin. Dia tak pernah menipu. Dan orang-orang di Mekah. Kenapa nama dia Al-Amin? Kenapa nama dia Al-Amin? Al-Amin ni maksud dia jujur. Maksud dia benar. Betul. Sebab tu nama sekolah Al-Amin. Al-Amin. Kemudian sebab itulah dia digelar sebagai Al-Amin. Okay. Mustafa. Mustafa. Makkah love him very much. People at Mekah love him very much. Orang-orang di Mekah sangat sayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu bayangkan, kamu bayangkan kalau kamu berada di Gombak ni kan, seluruh orang Gombak sangat sayangkan kamu. Best tak? Kan? Semua orang percayakan kamu sebab kamu jujur, kamu tak pernah menipu. Bayangkan macam tu kan. Jadi Rasulullah tak pernah menipu, orang semua sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan pada satu hari Hajarul Aswad terjatuh daripada tempatnya. Hajarul Aswad terjatuh daripada tempatnya. Batu ni lah. Batu ini terjatuh daripada tempatnya. Dan orang pun berebut-rebut. Sebab Hajarul Aswad ni satu benda yang mulia lah di sana. Satu benda yang mulia. Kemudian orang pun berebut-rebut. Siapa nak letakkan di tempat dia balik? Ustaz. Ya. Nabi Rasulullah masa tu dia berebut ke yang ni? Tak, dia tak berebut. Ni ada orang berebut masa Hajarul Aswad ni jatuh. Orang berebut nak meletakkan di tempatnya semula. Kenapa? Kemudian sebab benda Hajarul Aswad ni benda satu, mengikut orang-orang di Mekah masa tu, Hajarul Aswad ni satu benda yang mulia. Semua berebut nak letak balik.
Satu benda yang baiklah bagi dia orang, kan? Ui. Ha. Kemudian bila dah semua bergaduh ni, semua bergaduh, saya nak letak, awak tak boleh, saya nak letak, kan? Bila orang bergaduh macam tu, tiba-tiba datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Haram itu, ke tempat Hajarul Aswad tu. Orang tengah berebut ni, tiba-tiba Rasulullah sampai. Nabi Muhammad sampai. Dan Rasulullah menyelesaikan masalah itu dengan idea dia yang sangat bijak. Dia buat apa? Nabi Muhammad mengambil sehelai kain, Angkat sama-sama. Kan? Kain. Kalau mati kan kena pakai kain. Okey, dia ambil kain kan. Kain, kita kata kain kan petak macam ni. Ya. Okey. Okey. Kemudian dia meletakkan kain dan memanggil wakil daripada setiap penjuru ni. Okey, mengambil setiap penjuru ni. Kemudian Rasulullah meletakkan Hajarul Aswad tadi. Hajarul Aswad tadi dia meletakkan di tengah-tengah atas kain ni. Dia letakkan atas kain di sini. Kemudian dia panggillah puak-puak tadi. Setiap wakil daripada orang-orang di Mekah tadi, seorang bawa dekat sini, pegang penjuru sini. Seorang dekat penjuru sini. Seorang dekat penjuru sini. Seorang lagi dekat penjuru sini. Maknanya ramailah yang boleh mengangkat Hajarul Aswad ni kan. Kita letak atas kain. Kemudian 4 orang boleh angkat sekaligus. Berat. Maknanya tak perlu berebut dah. Bukan sebab berat. Tapi sebab semua orang nak angkat. Semua orang rajin nak angkat kan. Sebab bagi Hajarul Aswad ni satu benda yang mulia. Okey, maka dia meletakkan di sini bagi semua orang angkat. Semua orang merasa untuk mengangkat. Maknanya adillah dekat sini kan. Tak adalah seorang je yang angkat. Maknanya ramai yang boleh mengangkat. Dan Rasulullah juga meletakkan Hajarul Aswad ni di tempatnya semula. Maka selesailah kisah itu. Nampak tak betapa adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kebijaksanaannya semua orang dapat mengangkat dan semua orang tak perlu berebut. Ya Danish? Can I drink water, please? Okay, go. Okay. Apa tu? Boleh. Kita tengok apa kaum-kaum yang berada di apa namanya kabilah. Okey. Seperti yang saya cakap tadi, Nabi Muhammad sangat menyayangi diri kita. Walaupun dia berdepan dengan pelbagai masalah, orang mengatakan dia macam-macam, Nabi Muhammad ni tak pernah berhenti untuk berdakwah di Mekah. Dia tak pernah berhenti berdakwah. Walaupun orang kata dia macam-macam. Ada yang kata dia gila. Adalah yang kata dia memandai-mandai je. Bawa ajaran sendiri. Padahal Nabi Muhammad nak mengajak semua orang supaya menyembah Allah. Kan? Orang masa tu duk menyembah berhala. Menyembah patung lah, menyembah Kaabah lah, menyembah apa-apalah dekat situ. Ustaz, adalah orang menyembah matahari? Menyembah matahari pun ada juga. Dan Rasulullah dekat sini dia nak mengajak semua orang supaya menyembah Allah. Sebab yang menciptakan kita semua adalah siapa? Allah. Kan dia nak ajak semua orang. Bila dia dah ajak orang yang sebab patung manusia yang buat. Patung itu manusia yang buat. Pandai tu. Tapi orang-orang kafir masa tu tak pandai. Orang kafir tak pandai.
Kita Dia yang tak boleh belajar ni, fikir. kita pandai kan. Kita tahu patung Sebab itu. orang kafir dia tak boleh fikir ke Orang Ustaz? kafir dia tak Dia tak pandai. solat, boleh dia tak tu. Orang kafir kan tak Dia tak Islam. boleh nak fikir macam tu. Eh, Padahal patung itu kita yang buat, lepas tu kita nak sembah dia, dia jadi Tuhan pula. Mana boleh kan? Tuhan yang Kristen tu, itu menciptakan. Kristen. Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian Kita buat patung yang terjun. menciptakanlah yang patut disembah. Dan Allah mencipta kita dan kita menyembah Allah. Dan Rasulullah, Nabi Muhammad masa itu, dia mengajak semua orang supaya menyembah Allah. Dan ramai dan tak nak pergi dan dicaci makinya, dikutuk, orang kat Mekah masa tu cakap macam-macam dekat Rasulullah. Okey, kemudian dia berkorban segalanya untuk memastikan supaya semua orang menyembah Allah dan hidup bahagia selama-lamanya di dunia dan akhirat. Itu yang dia nak buat. Nabi Muhammad nak buat benda tu. Dia sanggup berkorban segala-galanya untuk memastikan semua orang supaya menyembah Allah. Supaya kita hidup bahagia di dunia dan akhirat sana. Bisa ke 5 susah. Ustaz, I tak habis baca lagi. Okey, tak apa. Tapi dah dengar kan Ustaz cakap tadi? Okey. Have you ever heard the story of Taif? Siapa pernah dengar kisah tentang Taif? Apa maksud Taif? Okey, jadi kita tengok. Apa itu Taif? Oh, tak. Okey, tak ada dekat sini. Okey, tak apa. Saya tanya dulu. Have you ever heard the story of Badar? Siapa pernah dengar kisah tentang Badar? Mana A dekat situ? Siapa pernah dengar? Wadah, tapi saya tak pernah Ustaz, mana yang story of Badar tu, mana A kat situ? Dia memang kalau dalam bahasa Arab, dia tulis Badar ini macam ni. Dalam bahasa Arab, Badar. Huruf Alif dia gugurkan ke? huruf dal ini disukunkan. Disukunkan. Maknanya bila kita matikan jadi macam ni. Badar, Badar. Tapi untuk mudah kita sebut Badar sahaja. Okey? Okey. Tadi Taif, pernah dengar tak kisah tentang Badar? Kemudian, pernah dengar tak cerita tentang Uhud? Uhud? Apa maksud Uhud? Uhud. Tak tahu lagi. Okey, tak apa. Khandak. Pernah dengar tak? Apa maksud Khandak? Khandak ini maksud dia parit. Iris tak pernah pernah. dengar. Okey. Kisah-kisah tadi, Khandak, Uhud, Badar, Taif, semua ini adalah kisah-kisah perang. Perang yang membabitkan Rasulullah. Belum lagi. Okey. Ustaz, Badar video ni, dia kat mana? Dia dekat mana? dia dekat mana? Apa dia? Video tu. Video. Okey, dia tak ada video. Dia tak ada video. Okey. Ustaz nak cerita sikit je. Nak cerita sikit je tentang Perang Badar. Perang Badar ini adalah perang antara tentera Islam melawan orang kafir kan. Okey, maka di sini perang ini orang kafir tenteranya adalah 1,000 lebih dikatakan 1,000 orang, lebih 1,000 orang. Dan tentera Nabi Muhammad pula ada seramai 300 orang lebih saja. Ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 310, ada yang mengatakan 313. Okey. Ni kita kata 300 lebih. Kamu bayangkan perang ni tim A 300 orang lawan tim B
lebih 1,000 orang. Siapa yang akan menang? Tim A ke tim B? Tidak. Tim B lah kan? Yang ramai kan? Tetapi di sini tim Rasulullah yang menang. Tim Nabi Muhammad yang menang. Yang sikit tadi itu menang. Itu antara kemenangan pertama dan peperangan. Menang kalau dia cuma 300. Maknanya di sini adalah Allah menolong tentera Nabi Muhammad melawan orang kafir. Dan dikatakan juga malaikat pun turun. Itu je. Kalau nak buat 100 askar yang tembak, 100 jets, 100 tanks lah kalau nak lawan. Yang tu saya tak sure lah. Masa tu Rasulullah ada strategi dia sendiri, ada formation dia sendiri macam mana nak melawan orang kafir ini. Okay. Ustaz, masa ada Rasulullah SAW pun orang melawan. Ini ke? Okay, ada rupanya dekat sini. Okay. Seperti Ustaz cakap tadi, itu adalah perang pertama. Perang Badar ini adalah perang pertama dalam sejarah Islam. Dan perang Badar ini berlaku juga ketika umat Islam ni masih tak stabil. Dan masih belum ramai lagi menerima Islam. Ustaz, umurnya 313. Ustaz, hanya Nabi Rasulullah SAW 313. Okey. Dan di sini dikatakan juga 313. Ada juga dikatakan angka-angka lain kan. Ada cakap 300, ada cakap 310 dan ada juga mengatakan 313 ini. 313 ini yang melawan lebih 1,000 orang kafir Quraisy. Dan orang Islam di situ juga masih tidak cukup kelengkapannya. Masih tak cukup kelengkapan. Senjatanya tak cukup kalau nak melawan orang kafir ini. Bayangkan orang kafir itu ada tentera yang lagi ramai, senjatanya pun lagi banyak, tetapi umat Islam Di tempat kafir. melawan orang kafir ini. In the name of Allah, they had Ustaz, masa tu Nabi Muhammad SAW je kelawat. dan umat Islam dan orang-orang Islam yang di situ yang bersama-sama dengan Rasulullah. I didn't have enough income. Ustaz, tengah baca lah. Dengan Quran lah tu. Okay, before the battle started, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prayed to Allah, Ya Allah, I beg to you for the help and your promises. Oh Allah, if this group of people lost in the battle today, then there were no one left in this dunya that will worship you forever. Dekat sinilah. Masa nak perang ini, Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu bantuan dan janji daripadamu. Kan Allah janji nak membantu umat Islam kan. Ya Allah, jika orang Islam ini kalah dalam peperangan hari ini, maka tak ada orang yang akan percaya dah. Tak ada orang yang akan percaya Allah dan tak ada orang yang akan menyembah Allah dah. Kan kalau dia orang kalah. Ya, Teacher Hamani. Wait. Kenapa bawah tu ada nombor? Okay. Thousand of malaikat to have. Wait lah Danish. Wait. Ustaz tak sampai kat situ kan. Okay. Kemudian bila lepas Rasulullah berdoa ini, barulah Allah menghantarkan ribuan malaikat untuk membantu tentera Islam melawan kafir Quraisy. Okay. Guess what? Islam won the battle. Walaupun sedikit bilangannya, tetap umat Islam menang. Okay, kemudian bila dah habis perang Badar kan? Bila dah habis perang Badar,
orang kafir nak buat perang lagi. Dipanggil perang Uhud. Dipanggil perang Uhud. Orang Quraisy merasa sangat marah bila diorang kalah dekat perang Badar dan diorang nak membalas dendam. Kemudian mereka mula membuat pasukan tenteranya yang sangat besar untuk diorang memperbaiki untuk menebus maruah diorang kan. Dan diorang cari lagi ramai tentera untuk membesarkan pasukan tenteranya. Kemudian orang-orang kafir ini melantik Abu Sufyan sebagai general, sebagai ketua untuk 3,000 army ini. 3,000 tentera. Tadi 1,000. Sekarang ini untuk 3,000. perang Uhud 3,000. 3 kali ganda. Rasulullah dan para sahabat memulakan strategic planning. Kena ada strategi nak melawan orang kafir ni kan. Dan kedua-dua pihak antara umat Islam dan juga orang kafir bersetuju untuk berjumpa di Bukit Uhud. Di sinilah Bukit Uhud. Okey. Kemudian Rasulullah memberikan arahan kepada pemanah. Dia ada tim pemanah dia. Ustaz ni apa? Ni apa? Okey, ini adalah strategi peperangan Rasulullah. Strategi peperangan. Kita nak buat apa-apa kena ada strategi kan? Okey, ini adalah strategi. Apa planning dia? Okey, Rasulullah kata dekat pemanah, kan ada yang naik kuda, masa perang dulu kan ada yang naik kuda, ada yang memanah kan? Ada yang pakai pedang dan bermacam-macam lagi. Okey, Rasulullah cakap dekat pemanah ni apa? Even we are winning or lost in the battle, stay where you are so the enemy will not come from your area. Protect us if you see they kill us, never come for help. If you see the ghanimah, never try to come down and join us. They had to stay on the top of the hill until they received the next command from Rasulullah. Rasulullah pesan apa dekat pemanah? Pemanah ini berada di atas bukit. Berada di atas bukit. Kenapa berada di atas bukit? Sebab dia memanah, dia duduk atas bukit, senang dia nak mana orang dekat bawah kan. Biar dia punya target tu lagi senang nak kena. Okey. Dan Rasulullah dah berpesan dah kepada pemanah ni supaya tetap berada di atas itu, tetap berada di atas bukit, jangan pergi mana-mana. Supaya orang kafir tak akan boleh datang dekat kepada tentera Islam ya. Kadang-kadang kes tu guna ular ke untuk tembak? Tak, dia pakai pemanah. Sebab kenapa macam guna ular je kalau dia macam pemanah tu tajam lah, boleh kena buntut. Dia pakai pemanah. Okey. Pemanah tu tajam. Ya, tajam. Okey. Dan Rasulullah kata tetap berada di atas tu dan jaga kita orang. Kalau nampak orang kafir tu bunuh kita orang yang dekat bawah ni pun, tetap jangan turun. Jangan turun macam mana pun. Walaupun dia bunuh umat Islam dekat bawah ni, tentera Islam kat bawah ni, tetap jangan turun. Itu arahan Rasulullah. Okey. Kemudian orang kafir merasakan orang kafir tak boleh nak lawan tentera Islam dan start untuk melarikan diri daripada peperangan. Orang kafir takut, dia melarikan diri. Kemudian the archers yang dekat atas tadi, pemanah tadi, bila dah tengok orang kafir lari tadi kan, dia turun ke bawah untuk mengambil ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta-harta peperangan. Nampak panah yang ditinggalkan ke, kuda yang ditinggalkan ke, dia ambil untuk jadi senjata kita kan. Rasulullah dah pesankan tadi, jadi apa-apa pun dekat bawah, jadi apa-apa pun kat bawah, jangan turun. Kan arahan Rasulullah tadi kan disebut macam tu kan. Tetapi bila tengok orang kafir lari, pemanah ni ingat kita dah menang dah.
Lepas tu orang Islam turun. Yang pemanah Orang Islam turun apa? turun bukit tu. Turun bukit. Ustaz, jadi satu Sebab question. sebab ingat dah menang dah. Sebab orang Islam yang tu dia ingat orang kafir tu dia dah menang. Ingatkan umat Islam dah menang. Tengok orang kafir dah lari kan. Ramai orang kafir lari. Okey. Kita bayangkan dekat sini Okey, di sini kan bukit. Okey, di sini bukit. Pemanah duduk di atas ini. Yang pemanah ni, yang kena memanah ni duduk di atas ni. Kemudian dekat sini yang kat bawah. Dekat sini bukit, ni kat tanah ni. Dekat tanah ni. Nampak orang kafir dah lari dah. Orang kafir lari. Dia lari, patah balik apa semua kan. Rasulullah dah pesan dah. Bukan Supaya orang jangan Islam lari. lari. Bukan. Orang kafir lari. Lepas tu Kenapa? yang pemanah Sebab ni. orang Islam ada ramai. Kat mana? Nanti diceritakan, okey? Nanti diceritakan kenapa macam tu. Nampak lari, yang pemanah ni ingat umat Islam dah menang. Bila dia ingat dah menang, dia pun turunlah ke bawah. Dia turun ke bawah ini untuk mengambil harta-harta peperangan. Kemudian kan Rasulullah pesan, jadi macam-macam mana pun jangan turun. Tapi dia orang turun juga. Okey. Itu jadi apa? Kemudian Khalid Al-Walid dan tenteranya bila dah turun, Khalid Al-Walid dan tentera melancarkan serangan dan naik ke atas bukit tadi. Kenapa naik balik? Kemudian rupanya perangkap. Perangkap. Rasulullah. Ustaz apa yang orange bulat besar ni? Tak ada apa-apa pun situ. Okey. Hiasan je. Hiasan je. Kan tadi ni strategi, rupanya ini adalah strategi orang kafir untuk melarikan diri tadi. Dan tentera Rasulullah terperangkap, termasuk dalam helah dia orang buat tu. Dan dia orang termasuk dalam satu lubang besar. Dan Rasulullah juga cedera dalam peperangan ini. Orang kafir Quraisy menyerang Rasulullah sebanyak-banyaknya. Dan dia orang kata inilah masa terbaik untuk membunuh Rasulullah. Kenapa? Kenapa Sebab dia bunuh Rasulullah SAW? Sebab kan dia orang nak bunuh, kata Nabi Muhammad ni penipu lah apa semua kan. Nabi Muhammad tak bagi dia orang sembah berhala, tak bagi dia orang sembah patung. Sebab itulah dia orang nak bunuh. Baik, asal dia nak bunuh. Kan Rasulullah tak bagi dia orang sembah patung. Dia orang kata Tuhan dia orang tu tak betul. Yang Tuhan yang betul adalah Allah. Kan dia orang ingat patung tu Tuhan. Kan Rasulullah tak bagi dia orang sembah patung. Lepas tu dia orang marah lah. Okey, kita nak habis dah. Okey, kita habiskan sikit lagi. Inilah masa terbaiknya untuk membunuh Rasulullah sebab Rasulullah sekarang ini telah cedera. Dan ada para sahabat yang try untuk melindungi Rasulullah daripada dibunuh, termasuklah sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Okey, dan dengan pertolongan Allah juga Rasulullah SAW dan para sahabat berjaya untuk berpatah balik daripada tempat itu. Dan Rasulullah juga telah selamat daripada peperangan yang kelang kabut ni lah kan. Nampak tak betapa besarnya Rasulullah ini menyayangi kita. Dia buat segalanya untuk kita. Dia sanggup berkorban. Dia masuk dalam perang ini. Sanggup sampai orang nak bunuh sekalipun. Sampai orang nak buat apa-apa sekalipun. Sampai dia cedera teruk dalam peperangan Uhud tu. Kan? Dia buat segala-galanya untuk umat dia. Siapa umat dia? Kita semua ni adalah umat Nabi Muhammad. Okey.
Dia sangat menyayangi kita dan apa yang patut kita buat, tanda kita menyayangi Nabi Muhammad, kita pun patut berselawat kepada Nabi. Macam mana kita selawat kepada Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam setiap kali kita nak mulakan kelas, kita berselawat 3 kali. Kan? Okey. So, InsyaAllah nanti ada teacher lain yang akan berkongsi kisah ke, kita ada aktiviti lain selepas ini. Okay, do you have any question? Okay, so let's end our class with tasbih kafarah and surah. Ustaz duduk seorang-seorang ke kat sekolah? Seorang-seorang. Tak, Okay. ada aunty juga kan Ustaz? Dengan preschool. Ustaz, kenapa aunty duduk kat sekolah? Uncle pun ada kerja. kan? Sebab ada Ya, ya. preschool. Ya, ada. Okay, let's end our Kenapa class. uncle duduk dekat sekolah dengan aunty? Sebab ada kerja lah. Uncle dengan aunty pun ada kerja. Sebab preschool sekolah. Ada ke teacher lain? Ada. Ustaz, boleh kau ingat Alif? Okay, let's end our class with Ni ada. kafarah and suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum.